Assalamualaikum para pelajar semua. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan tajuk berkaitan tanda baca. Di mana tanda baca ini adalah tajuk yang pertama bagi pelajaran Jawi tahun 4. Okey, tanda baca. Apa itu tanda baca? Adakah kita tanda apa benda yang kita sudah baca ataupun ia menandakan kita sudah baca sesuatu? Tidak. Di mana tanda baca di sini adalah berkaitan simbol-simbol ataupun tanda-tanda yang terdapat dalam sesuatu ayat. Dan kita tengok penerangan seterusnya, apa yang dimaksudkan sebenar-benarnya berkaitan tanda baca. Apa yang dimaksudkan dengan tanda baca? Okey, kita boleh lihat di sini. Kita baca bersama. Tanda baca ialah tanda yang digunakan ataupun simbol yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam ayat. Okey, di mana tanda baca ini adalah satu simbol ataupun satu isyarat kepada pembaca dalam ketika membaca ayat untuk melakukan sesuatu. Okey, apa benda yang patut dilakukan nanti kita tengok. Terusnya, tanda baca diletakkan pada tempat tertentu mengikut tujuan ayat. Di mana ia membawa maksud bahawa setiap ataupun satu-satu tanda baca itu mempunyai fungsi dan tujuan-tujuan tertentu. Dan ia bukan sesuka hati sahaja boleh letak di mana-mana, tetapi ada tempat nak meletakkan tanda baca tersebut. Baiklah, ini adalah antara tanda-tanda baca yang kamu semua para pelajar akan belajar mengenainya. Yang pertama adalah tanda noktah, yang kedua tanda koma, yang ketiga tanda soal, yang keempat tanda seru, yang kelima tanda noktah bertindih ataupun tanda titik bertindih, dan akhir sekali tanda petik ataupun tanda pengikat kata. Pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan tanda noktah. Okey, bagaimana cara menulis tanda noktah dalam tulisan Jawi? Dalam penulisan Jawi, ianya sama seperti dalam bahasa Melayu maupun bahasa Inggeris. Ianya bertanda titik satu sahaja yang berada di bawah. Contohnya berada di bawah. Okey, itulah tanda noktah dalam penulisan Jawi. Ianya sama sahaja seperti bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Baiklah, bagaimana cara kita hendak menggunakan tanda noktah ini? Adakah di awal ayat ataupun di akhir ayat maupun di pertengahan ayat? Okey, di sini terdapat 3 cara ataupun 3 tempat titik noktah digunakan. Di mana yang pertama, tanda noktah ini digunakan pada akhir sesuatu ayat, iaitu di mana fungsinya adalah untuk membezakan ataupun mengasingkan di antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Okey, kita boleh lihat contoh ayat di bawah. Okey, contoh ayat: perintah kawalan pergerakan berkuat kuasa di seluruh negeri. Noktah. Okey, tanda noktah itu berada di hujung ayat. Itu adalah
cara penggunaan. Yang pertama bagi tanda noktah. Seterusnya, tanda noktah digunakan sebagai tanda singkatan dalam nama jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat, ataupun ia dikenali sebagai akronim, iaitu singkatan sesuatu perkataan ataupun nama khas. Okey, sebagai contoh KKM, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Apabila diubah penulisannya ke penulisan Jawi, KKM, K menjadi kaf, K yang seterusnya menjadi kaf, mim menjadi M, M menjadi mim, itu menjadi KKM. Yang seterusnya, contoh yang kedua adalah TUDM, iaitu singkatan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia. Itu cara menulisnya secara singkatan dalam bahasa Jawi, dalam penulisan Jawi. Dan seterusnya adalah PDRM, iaitu Polis Diraja Malaysia, di mana dalam penulisan Jawi ia dituliskan dalam huruf Pa, Dal, Ro, Mim, iaitu akronim bagi PDRM, akronim bagi Polis Diraja Malaysia. Jadi itu adalah penggunaan kedua ataupun cara penggunaan kedua tanda noktah. Ia digunakan sebagai tanda singkatan nama jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat, ataupun akronim sesuatu nama. Dan akhir sekali, tanda noktah digunakan dalam nombor senarai ataupun nombor perpuluhan. Sebagai contoh, kita lihat contoh ayat. Penduduk Malaysia dianggarkan berjumlah 32.69 juta orang. Okey, kita dapat lihat di situ 32 point. Kita sebut point ataupun perpuluhan 69. Dan tanda noktah digunakan di situ sebagai menunjukkan nombor perpuluhan 32.69 juta orang. Itu adalah penggunaan yang terakhir ataupun penggunaan yang seterusnya bagi tanda noktah. Ia digunakan sebagai nombor, digunakan dalam nombor senarai ataupun nombor perpuluhan. Sebagai kesimpulannya, tanda noktah dapat digunakan ataupun boleh digunakan dalam 3 keadaan ataupun 3 situasi. Yang pertama, pada akhir sesuatu ayat. Yang kedua, dalam akronim, iaitu singkatan sesuatu nama khas ataupun nama syarikat ataupun nama jabatan. Dan akhir sekali, tanda noktah digunakan sebagai nombor senarai ataupun dalam nombor perpuluhan. Dan itu sahaja. Tanda noktah boleh digunakan dalam 3 keadaan ini sahaja, dan biasanya banyak digunakan dalam pada akhir ayat lah. Itu secara umumnya ataupun secara amnya yang tahu tanda noktah digunakan pada akhir sesuatu ayat. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuat sedikit latihan ringkas untuk mengukur tahap pemahaman kita sendiri. Okey, mari kita lihat dan baca ayat ringkas di bawah, di mana ayatnya tertulis penduduk Malaysia pada suku tahun ketiga 2020
dianggarkan berjumlah 3296 juta orang dengan peningkatan 0,4% berbanding suku tahun ketiga 2019 seramai 3256 juta orang. Okey, mari kita lihat dan kita pastikan, kita kenal pasti di mana tempat yang tertinggal tanda noktah dan di mana tempat sepatutnya kita letakkan tanda noktah. Okey, kita kena pasti, kita lihat, kita cari, kemudian kita letakkan. Di mana terdapat 1, 2, 3, 4 tertinggalnya tanda noktah. Apa jawapannya? Kita lihat di sebelah. Ayuh kita lihat bersama. Okey, inilah jawapannya. Mari kita lihat di mana sepatutnya diletakkan tanda noktah tersebut. Okey, kita baca. Penduduk Malaysia pada suku tahun ketiga 2020 dianggarkan berjumlah 32.96 juta orang dengan peningkatan 0,4% berbanding suku tahun ketiga 2019 seramai 32.56 juta orang. Titik. Okey, terdapat 4. Yang pertama 32.96 juta orang. Yang kedua peningkatan 0.4%. Yang ketiga 32.56 juta orang. Dan akhir sekali pada akhir ayat, iaitu diletakkan selepas perkataan orang tanda noktah. Sekian sahaja tajuk berkaitan tanda noktah. Diharapkan para pelajar dapat memahami apa yang saya terangkan dan pelajar dapat praktiskannya dalam penulisan jawi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.